kita melakukan satu proses validasi di mana dengan bantuan pihak prasarana berhad, kita dapatkan pelbagai video-video orang ramai di stesen-stesen yang sibuk, stesen-stesen kereta api dan LRT yang sibuk di Kuala Lumpur, dan kita bandingkan pergerakan orang ramai tersebut dengan pergerakan yang dihasilkan oleh model yang kita bangunkan. Dengan kecanggihan teknologi, kini telah muncul perisian yang dapat memudahkan para arkitek mereka bentuk bangunan. Masalah di dalam mengenal pasti kaedah reka bentuk yang tepat ini, yang selama ini kita buat secara manual atau secara pengiraan manual, dapat mungkin tidak 100%, tetapi dapat sangat membantu pelajar di dalam menghasilkan kedudukan mengikut konteks keperluan bencana jika sekiranya berlaku bencana dalam ruang. Sesak. Ia adalah satu perisian simulasi pergerakan orang ramai. Perisian ini boleh digunakan untuk peramalan orang ramai dan merancang untuk memperbaiki aliran di kawasan yang sesak. Proses analisa dan perancangan dijalankan dengan menentukan susunan perabot dan pintu keluar yang lebih sistematik. Perisian ini dibangunkan dengan gabungan ilmu fizik dan teknologi kepintaran buatan atau AI. Okey, pertama apabila bangunan dibina, direka bentuk dan dibina, dia perlu mematuhi syarat-syarat minimal yang ditentukan oleh pihak berautoriti. Okey, dari segi reka bentuk bangunan. Itu ialah minimum. Okey, tetapi katalah kita nak tingkatkan kesesuaian, nak tingkatkan keselamatan, kita kena test. Okay. Kita tidak boleh test bagaimana orang ramai bergerak dengan melibatkan ramai orang. Okey, pertamanya dia tidak begitu dari segi cost, tidak begitu cost efektif. Keduanya kita bimbang dari segi keselamatan mereka sendiri apabila berada di satu kawasan dan cuba untuk evacuate dengan keadaan sebenar. Okey. Jadi the next best thing yang kita boleh buat ialah kita simulasikan pergerakan ini menggunakan perisian so that kita tak perlu gunakan orang sebenar. So aspek keselamatan telah diambil kira dan kemudian kita boleh lihat sama ada selesa atau tidak. Software kita dilengkapi dengan kita panggil view untuk heat map. Okey, maknanya semasa berlakunya proses simulasi itu kita boleh melihat kawasan yang berwarna merah, biru, hijau dan kuning. Okey, menunjukkan bahawa kawasan merah ini terlalu padat. Okey, pergerakan orang ramai. Jadi kita akan lihat ada exit-exit tertentu yang lebih merah daripada exit yang lain. So bermakna exit itu kita perlu lakukan sesuatu. Sama ada besarkan round exit ataupun tambah exit yang lain ataupun bina satu signage, papan tanda yang mengarahkan orang ramai supaya pergi ke exit yang berbeza selain daripada semuanya bertumpu pada exit tertentu. Jadi dia bantu pihak keselamatan untuk merancang bagaimana proses evakuasi sepatutnya dilakukan. Model simulasi adalah sebarang projek penyelidikan atau pembangunan di mana para penyelidik akan membangunkan model berdasarkan situasi sebenar. Penggunaan perisian sesak ini amat membantu para pelajar di dalam bidang arkitek untuk membangunkan satu-satu reka bentuk bangunan. Perisian yang dinamakan sebagai sesak adalah perisian yang dilengkapi dengan teknologi AI. Kaedah kita membuat model untuk pergerakan ini ialah berasaskan pendekatan yang kita panggil pendekatan mikroskopik. Okay. Pendekatan mikroskopik ini akan membolehkan kita untuk memberi maklumat terperinci untuk setiap ejen yang kita letakkan di dalam bangunan. Jadi untuk perisian sesak ini kita mengambil pendekatan di mana setiap ejen itu kita boleh customize. Okay. Dari segi kita panggil average speed pergerakan dia, kemudian size badan dia, sebab semua ini untuk setiap ejen kita boleh tentukan. Okey, supaya interaksi fizikal antara
ejen-ejen yang terlibat lebih tepat dan juga interaksi mereka dengan persekitaran di mana mereka berada juga boleh kita modelkan dengan lebih tepat. Perbincangan di antara penyelidik dan pengguna amat diperlukan. Ini bagi memastikan segala keperluan, spesifikasi dan permasalahan yang biasa dihadapi dapat dimasukkan semasa proses pembangunan satu-satu perisian. Arkitek boleh menggunakan sistem ini ketika proses mereka bentuk bangunan, manakala pihak berautoriti kami rasa sangat perlu menggunakan sistem ini kerana ia boleh membantu mereka memberi satu asas kepada keputusan yang dibuat dari segi meluluskan tentang keselamatan sesuatu bangunan ataupun projek-projek pengubahsuaian. Jadi saya rasa kedua-dua pihak memerlukan sistem ini untuk memastikan keselamatan pengguna bangunan. Ia dilakukan menerusi susunan perabot dan pintu keluar yang strategik di dalam sesebuah bangunan. Ini bagi memberikan ruang kepada penghuni untuk bergerak dengan lebih selamat. Perisian ini juga perlu mematuhi segala peraturan-peraturan bangunan yang sedia ada. Cara application of calculation tu sama saja, cuma kita akan dapatkan the total number of fire exit dan distance tu kita ada minimum distance lah. Itu yang kita keep on applying dalam kita punya design. Ya, tapi kalau ingin bercakap tentang the perisian tersebut, ya, saya melihat perisian tersebut tu satu langkah ataupun satu inovasi yang sangat positif. Kaedah proses pengosongan bangunan adalah nadi penting jika berlakunya satu-satu bencana. Para penyelidik akan membangunkan model-model berdasarkan data-data yang diperolehi. Dengan adanya kecerdasan buatan sesak ini juga, pelajar dapat memahami kehendak kebakaran mengikut Undang-Undang Kecil Bangunan 1984 ataupun kehendak daripada pihak berkuasa tempatan. Untuk bangunan yang sedia ada, perisian ini boleh digunakan untuk melihat bagaimanakah prestasi keselamatan bangunan tersebut dari segi pengosongan bangunan disebabkan oleh kes-kes emergency contohnya, untuk proses evakuasi bangunan. Kemudian daripada situ kita akan lihat sama ada kita perlu membuat any renovasi, sebarang renovasi pada bangunan tersebut untuk kita tingkatkan lagi keselamatan bangunan tersebut. Tetapi pada peringkat reka bentuk, ia amat berguna kerana pertama ia akan mengurangkan kos, sekiranya untuk memastikan bahawa setiap reka bentuk itu memang menepati ciri-ciri keselamatan untuk evakuasi. Jadi ini dapat mengurangkan kos sebelum sesuatu infrastruktur itu dibina. Jadi dia boleh digunakan sama ada ketika proses reka bentuk mahupun untuk memastikan keselamatan selepas bangunan dibina. Saya percaya sistem ini adalah sistem permodelan dan simulasi orang ramai yang pertama di Malaysia, di mana kita bukan sahaja masalah apabila kita menggunakan sistem orang ramai yang dibina oleh pihak di luar negara ialah kadang-kadang ia tidak mencerminkan budaya setempat. Keadaan orang ramai di Malaysia apabila kita berada bersesak di satu kawasan tidak sama dengan kesesakan orang ramai di Jepun contohnya, atau di Amerika Syarikat contohnya, atau di negara Afrika contohnya. Jadi kita perlu embed di dalam model kita bagaimanakah culture penduduk setempat ketika berhadapan dengan kes-kes
kecemasan ataupun ketika berada di dalam kesesakan secara umumnya. Jadi sebab itu kita perlu ada satu model yang boleh mencerminkan penduduk setempat, seperti di Malaysia contohnya. Perisian yang dibangunkan akhirnya akan bermanfaat dan memenuhi keperluan pengguna akhir, sama ada arkitek ataupun pihak berwajib. Keselamatan pengguna bangunan adalah motif utama pembangunan perisian sesak ini. Perisian ni boleh membantu, tapi tidaklah kita kata boleh replace kita punya normal practice. Tidak, ya. There's no shortcut to it. Ya, kita perlu juga refer UBBL tu. Ya, tapi bila software ni kita develop selari dengan UBBL, dia akan menjadi validation tools lah untuk kita. Perisian ni akan amat membantu kita, ya, daripada kita submit lepas tu tak lulus and then back to drawing board dan sebagainya nak ni kan. So basically bila kita validate menggunakan perisian ni, dia akan menjimatkan masa kita lah sebenarnya. Jadi kami percaya sistem seumpama ini amatlah diperlukan untuk mengelakkan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini yang melibatkan nyawa dan keselamatan orang ramai. Jadi kami mempunyai harapan yang tinggi agar perisian sesak ini boleh digunakan daripada peringkat reka bentuk bangunan, pengurusan majlis-majlis yang melibatkan orang ramai, dan juga semoga pihak berautoriti akan menggunakan sistem ini untuk memberi satu alternatif ataupun meningkatkan lagi keselamatan sesuatu bangunan yang diluluskan untuk pembinaan. Arkitek Samsia, saya ucapkan terima kasih, dan dengan ini kami ingin menyerahkan perisian yang telah kami bangunkan di Center for AI and Robotics UTM kepada pihak syarikat AR Samsia untuk digunakan bagi membantu mereka bentuk bangunan yang memastikan keselamatan pengguna di dalamnya, dan kami berharap penyelesaian ini akan dapat memberi manfaat kepada industri pembinaan negara dan masyarakat Malaysia umumnya. Terima kasih. Terima kasih, Prof.